اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 102, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lagi firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku, kama Allah Subhanahu wa ta'ala, atas akan tiap-tiap sesuatu, maka lagi aku suratkan, maka lagi aku suratkan akan dia, akan rahmat bagi mereka yang takut mereka itu, bagi mereka yang takut mereka itu yang takut. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ini ayat-ayat yang mentaghribkan, yang menggemarkan, ayat yang mana timbul harap kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin ni bicara panjang dah berkaitan dengan khauf dan raja. Sebab khauf dan raja ni menjadi perkara yang membangkitkan kita kepada mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Jadi yang menjadi ba'is sebab kita di Aqabah yang kelima, Aqabatul Bawa'is. Aqabatul Bawa'is ni yang membangkit, yang mendorong kita atas mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan. Dua. Satunya takut. Daripada takutlah yang mendorong kita mengabdikan diri akan Allah. Dan juga harap balasan baik daripada Allah yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khauf dan raja ini dia kena selari kedua-dua ni. Dia kena selari kedua-dua, khauf dan raja. Sebab kalaulah lebih takut ataupun takut semata-mata, tidak ada harap akan Allah, akan jadi putus asa.
Kira-kira tak ada dah kita ni. Pakai habis dah kita ni. Tak ada bakat nak jadi orang baik kita ni. Tak ada bakat orang kita. Tak ada bakat kita ni. Dah. Baru je nak belajar. Baru je nak beramal. Tua-tua dah. Nak belajar pula. Wajib kena belajar daripada hak awal-awal. Hak fardu ain. Kitanya orang tua dah kitanya. Nak memahami. Dia apabila kosong baru nak memulai. Apa ilmu sekalipun memang sukar. Apa ilmu sekalipun. Walaupun ilmu dunia pun sekalipun. Walaupun ilmu dunia itu mudah sekalipun. Tapi kalaulah baru nak belajar, umur pula tua, memang ada kesukaran lah. Ada ni. Jadi nak belajar ilmu agama pula. Ilmu agama ni kira hak mudah-mudah lah juganya. Tapi kalau tak ada asas, yang mana kalau sebut kata tak ada asas ni, kadang-kadang yelah memang macam kosong lah. Macam kosong. Memang kalau tak ada tu hak tak ada sungguh. Hak tak ada sungguh. Maknanya daripada ibu bapa pun tidak diajar. Sekolah pun bukan sekolah agama. Mana ibu bapa pun dah ajar. Sekolah pula sekolah orang putih lah. Gitu lebih kurang tu. Kalau ibu bapa ajar, ada juga asas. Sekolah agama ada juga asas. Kalau dua-dua tak ada, ibu bapa tak ajar, sekolah pula sekolah orang putih, memang hak tak ada memang tak ada. Jadi tua tak tua pun kewajipannya sama. Hak fardu ain wajib kena belajar. Fardu ain ni wajib kena belajar. Tua dah saya ni. Orang tua ni beramal sudahlah, belajar budak-budak. Dah. Kewajipan belajar fardu ain ni ijma' ulama atas orang yang mukallaf, orang yang balik serta berakal. Tua tak pernah belajar, tetap dia kena belajar daripada hak permulaan. Mana kalau kata mengaji Quran kau ikhra' satulah. Tapi ni kita bukan cerita ngaji Quran ni. Ngaji tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi kalau kita nak apa, contohnya ngaji Quran. Hak buta. Lepas tu kena ikhra' satu nah. Saya umur 60 70 ni. Takkan ikhra' satu. Umur 5-6 tahun boleh lah. Dah iyalah umur 60 70 pun ilmu tarah umur 6 tahun 7 tahun. Yalah umur 60, umur 70. Ilmu tahap 6 tahun buang kosong je. Ilmu tahap 7 tahun buang kosong je. Samalah juga. Kena ambil ikhra' satu lah. Itu bandingan. Umur 60 70 pun samalah. Dia kena belajar fardu ain daripada hak mula-mula tu. Itu budak-budak memang ilmu fardu ain, ilmu budak-budak. Ilmu fardu ain memang ilmu budak-budak yang wajib diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita masuk umur baligh, ketika kita dipanggil budak-budak. Ada ni. Sebelum kita baligh, kita dipanggil budak. Bila baligh tak panggil budak dah. Baligh umur 12. Baligh umur 13, tak panggil budak dah. Nak panggil orang tua pelik pula. Dia panggil apa? Dia panggil orang dewasa gitu. Dewasa pun kalau kita dewasa 20-30 dewasa dah. Kita dewasa, remaja pun gitu juga rasanya. Remaja. Sekolah menengah tu panggil remaja. Gitu. Kalau dewasa tu umur 20-30 dah. Mana kalau sekolah menengah tu remaja. Boleh lah kita kata gitulah. Maknanya dia balik remaja. Remaja dah. Walaupun dia balik tu umur 10 tahun. Umur 11 tahun. Budak perempuan ni keluar haid dah. Baru umur 10 tahun. Baru umur 11 tahun. Menangis budak ni tak tahu ke apa. Ni apa darah ni contohnya. Dia panggil remaja. Bila remaja, dia sudah ada kewajipan atas diri sendiri. Tapi ilmu fardu ain ni wajib diajar oleh ibu bapa kita sebelum masuk umur remaja. Sebelum daripada
baligh. Macam suara putus tu. Jadi kalau kata ilmu budak-budak betul. Ilmu sebelum masuk umur remaja. Wajib diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita balik. Memang ilmu budak-budak. Tapi apabila kita tidak diajar dengan ilmu asal fardu'ain tauhid fiqh tasawuf, kita masuk umur baligh remaja, kita pun tak belajar. Umur 50, 60, 70 baru mari keinsafan, dia kena belajar ilmu budak-budak tu lah dulu. Faham tak ni? Oh, payah nak faham, payah nak turut, nak belajar pula. Ni kesihatan pun kurang apa semua, macam-macam hal lah. Sekali pun tak ada jalan. Faham tak ni? Ni kadang-kadang timbul nak putus asa ni. Harap rahmat Allah lah, jangan takut semata-mata. Kalau tilik kepada keadaan kita daripada umur baligh sampai umur 60, kita mengekali jahil fardu ain, dosa besar, malaikat catat setiap saat. Banyak mana dosa besar kita tu? Lepas tu pula kalau jahil fardu ain, akidah betul ke tak? Akidah pula tak betul, tu dosa besar lain pula. Semayang tak betul, dosa besar lain pula. Riak, wujud, takabur, dosa besar lain pula. Oh, banyak tu. Oh, kalau kes itu kok tak ada bakat tu lah. Kena harap rahmat Allah, harap keampunan Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, rahmat Allah luar. Ni kena ada harap. Kalau takut semata-mata akan jadi putus asa. Pandai ni. Tapi ke mana pun kena balik kepada permulaan. Kena belajar peringkat permulaan. Sebab biasalah orang-orang tak ada asas ni, dia belajar nak faham satu, kemudian faham dah sikit-sikit, nak lekat tu satu. Nak faham satu perkara, faham sikit-sikit, nak lekat satu perkara. Faham tak ni? Ni kira ni ulang lepas ulang, lepas ulang, lepas ulang, ulang semua-semuanya. Tapi nak lekat tu pula payah. Nak istiqamah belajar pula payah. Time sehat boleh belajar, time uzur. Contohnya, tiba-tiba marilah orang buat tawaran jalan lain. Kita orang tua nak belajar kitab macam budak-budak macam mana? Ni sawi amal, siapa ke Tuhan amal ni, zikir ni siapa ke Tuhan. Dak pening kepala. Ni belajar tauhid, pening kepala, nak kena betul akidah. Belajar semayang, nak kena betul hukum hakam semayang, pening kepala. Belajar ilmu tasawuf, nak buang sifat riak, wujud takwa yang sudah sebati itu, pening kepala. Bila nak sampai ke Tuhan kita orang tua main gitu? Ambil amal, ambil zikir. Awak berzikir je, awak boleh rasa ada perbezaan. Dapat ketenangan. Selama ni belajar jadi serabut. Jadi duk mikir berat ni, banyak tak tahu, banyak salah ni pening kepala. Ni buat amal. Akhirnya tinggal belajar. Sebab apa? Sebab belajar susah. Hak ni sedap dia kata. Dia panggil dia tanpa jalan syariah. Tanpa jalan syariah. Tapi mudah jalan ni. Orang tua nak suruh belajar macam budak-budak. Itu budak-budak, betul lah. Itu budak-budak yang fardu ain. Tapi walaupun kita orang tua, tapi kita ni tahap budak-budak. Tua umur, ilmu budak-budak. Budak-budak lah. Dia umur tak kira umur. Kita kira ilmu, tahap ilmu. Faham tak ni? Ilmu ada tahap. Ni hak fardu ain, ni naik tinggi sikit. Ni hak fardu hadat. Ilmu ada tahap. Umur tak ada. Sama je umur. Umur tak ada kira. Faham tak ni? Ni macam sekolah zaman hari tu lah. Sekolah zaman hari tu, umur tidak kira. Dia bubuh darjah tahap ilmu. Kau kan? Kita ada dah orang kita lah ni. Hak belajar pesen zaman dulu. Pesen zaman sekarang naik darjah macam orang lain juga, walaupun darjah 6 baca budak bandar. Ni hak sekolah sekarang ni, kita cerita zaman dulu. Zaman dulu dia tak kira umur kita. Tua dah pun, tapi kalau baca dak pandai kelas bawah
tua dah dia. Umur kita tak bicara. Dalam bab ilmu, umur tidak dibicara. Tahap umur tidak dibicara, tahap ilmu kita bicara. Duduk tahap mana ni? Tahap mula-mula nak belajar, ambil kitab ni. Tahap belajar pertengahan, ambil kitab ni. Ni tahap belajar tinggi dah ni, ambil kitab ni. Umur kita tak kira. Umur tak kira. Sebab tu kalau kita nak tengok ilmu dengan tahap umur, boleh hidup pondok kitab kecil ke, kitab pertengahan ke, kitab besar ke, dalam kelas yang sama ada budak, ada dewasa, ada remaja, ada dewasa, ada tua kereta. Gitulah, ada tua kereta orang dah. Dan di kelas yang sama ada budak, ada hak remaja, ada hak dewasa dan ada orang tua. Hak kelas rendah ni. Hak kelas pertengahan pun gitu juga. Hak kelas tinggi pun gitu juga. Apa dah ni? Kita tengok tu mana sekelas aje. Tak kira lah, walaupun umur belasan ke, 20-an ke, 30-an ke, 60-an ke, 70-an ke, baru nak ngaji, masuk kelas tu. Kitab-kitab Jahwi tu, kelas tu. Hak tu kelas hak baru. Di situ budak pun ada, orang tua pun ada. Ni kalau pondok. Sebab apa? Sebab kelas ada tahap, ilmu ada tahap. Umur tak ada. Tu pondok. Boleh tengok gitulah. Tapi kalau kita macam tadilah, banyak kesalahan pegangan pun semua, kena harap. Jangan takut semata-mata. Takut semata-mata akan jadi putus asa macam sebut tadilah. Tak ada bakat, tak ada bahagian dah. Jawapan dia neraka dah. Memang baru-baru belajar kemudian tu pegangan pun salah. Memang menangislah jawapan dia. Jadi macam putus asa lah. Kata kena redha, kena sabar atas ujian, kena harap akan keampunan dan rahmat Allah, kena redha. Maknanya kita ni sampai tahap umur ni barulah Tuhan qadakkan kitanya terbuka hati nak belajar. Redha lah, alhamdulillah dah tu. Walaupun agak tua dah pun alhamdulillah. Lepas tu tak ada tasawuf lepas tu lah. Sebab apa? Itu semua aturan Allah, susunan Allah. Kita wajib redha, wajib kena terima. Pada ni. Lepas tu kita nak perbetulkan balik tu sukar, kena sabar atas ujian Allah. Lepas tu kena harap akan rahmat dan keampunan Allah. Orang pula dah lah tua, berpenyakit pula. Bila dipikir, jadi tidur tak lena. Jadi penyakitnya kau bertambah. Sebab apa? Sebab dia kata, Allah, akidah saya salah selama ni. Bukan salah saja, saya mengajar ke orang pula ni. Jadi memang macam kejutan lah. Mengajar. Yang ni orang pecing lah. Mana mengajar sekolah, ustaz lah juga. Tapi dia kata dia ajar salah. Dia belajar kemudian Allah lah, dia kata siapa ke tak lena tidur, redha, sabar, harap akan keampunan dan rahmat Allah. Kena duduk begitu. Sebab apa? Takut jadi macam akhirnya putus asa. Tak ada terus kau. Allah, minggu ni dah. Minggu depan hari dah, minggu depan. Minggu ni je. Tadi kau insert sini kau. Ini kau insert sini kan.
Ni untuk ni. Biar tinggal ni. Ambil switch lain. Ni. Ni tak ada berapa. Biar dah. Boleh dah. Kemudian kalau dah harap semata-mata tak takut pula, jadi aman sentosa ni. Dua dia. Takut satu, harap satu. Dia dua tu kena imbang molek. Cuma sekarang di hujung ni Imam Ghazali susun pula antara takut dan harap. Didatangkan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawah tu boleh didatangkan ayat yang menakutkan kita, ayat yang memberi peringatan kepada kita, sebagaimana disebut berulang kali, dua-dua ni dikena seiring. Ayat cerita yang menggemarkan, ayat cerita menakutkan, peringatan, dia kena seiring kedua-dua. Dia memang kena dua-dua. Dia ada dosa, dia ada pahala, dia ada syurga, dia ada neraka. Tengok. Sebutan kita tu kenapa kita sebut? Kita biasa sebut macam mana? Dosa pahala ke pahala dosa? Kita biasa sebut dosa dan pahala ke pahala dan dosa? Dosa dan pahala. Kemudian syurga dan neraka ke neraka dan syurga? Syurga dan neraka. Jadi dosa dan pahala, syurga dan neraka. Tak kena susunan tu. Kalau dosa dan pahala, dosa balasannya neraka, pahala balasannya syurga. Bila dosa dan pahala, neraka dan syurga lah. Tapi kita biasa dosa dan pahala, syurga dan neraka. Jadi kita kena sebut dosa dulu, baru sebut pahala. Bila ingat kepada balasan, sebut syurga dahulu, baru sebut neraka. Ni hak kita tengah-tengah ni. Hak tu hak balasan tu. Bila sebut balasan, sebut syurga dululah, baru sebut neraka. Tapi hak amalan kita ni kena sebut dosa dulu, baru sebut pahala. Betul lah tu. Dosa dan pahala. Betul. Bukan pahala dan dosa. Sebab nak peringat kita daripada dosa tu. Dosa dan pahala. Tapi kalau nak ingat kepada balasan, cerita bab sedap lah. Syurga dan neraka. Tapi dalam kita sekarang ni, kena sebut dosa dahulu, baru sebut pahala. Ada. Kalau kita dah sebut semua, kita tak perasan. Memang kita sebut dosa dan pahala, kita dah sebut pahala dan dosa. Kena ingat dosa dan pahala. Sampai time balasan pula, syurga dan neraka. Jadi balik situ tu. Sebut dosa dulu. Dosa ni, dosa pahala tu sekarang ni, kena sebut dosa dahulu. Kalau nak ingat balasan akhirat, sebut balasan baik dahulu, sebut syurga dahululah. Tapi di masa sekarang, kena sebut dosa, kemudian sebut pahala. Ni dua, kena sebut kedua-dua. Sebut hak berkaitan dengan, kalau kita dapat amal ibadah, macam mana hak amal ibadah yang sebenar. Sebaliknya macam mana? Kena kedua-dua lah. Kena kedua-dua. Kena sebut kedua-dua. Bukan hanya sebut bab dosa semata-mata, pahala, sebut peringatan semata-mata, cerita hak menggemarkan, tak ada. Dia kena jaga molek dua ni. Kena seimbang antara takut dan harap. Antara takut dan harap. Dan kitab pun dia akan sebut takut dan harap. Sini dia mula dengan harap, ayat yang cerita berkaitan dengan harap. Tapi hak tajuk asalnya takut dan harap. Itu asal.
Kalau kitab Penawa Bagi Hati, dia tajuk dia takut. Sifat kepujian yang kedua, bicara takut. Di dalam tu barulah dibicarakan harap. Bicara takut dahulu. Bicara hak ni, dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru bicara pahala. Ini agama. Dia kena kedua-dua. Ni termasuk kita bulan Ramadan. Kena sebut kedua. Jangan hanya sebut fadilah. Ini ganjaran Ramadan semata-mata. Prasyaratnya tak sebut. Bicara tadarus semata-mata. Nak tadarus ni kena belajar. Jangan duk tadarus turut orang belajar tak apa dah. Tadarus dengan belajar, alhamdulillah. Jangan tadarus saja. Kena beramal dengan Quran yang kita baca tu. Beramal macam mana? Yang pertama, berakidah dengan Quran yang kita baca. Yang kedua, mengerjakan segala perintah Al-Quran zahir dan batin, dan meninggalkan larangan Al-Quran zahir dan batin. Ni. Jangan duk baca saja. Beramalnya macam mana? Beramal ni kita duk ngaji ni. Kita mengaji kitab tauhid, fiqh, tasawuf untuk beramal dengan Quran yang kita baca di bulan Ramadan. Masa cikgu ngaji Quran tu belajar membaca. Tu belajar hukum hakam membaca. Nak beramal? Nak beramal ni ngaji tauhid, fiqh, tasawuf. Jangan hanya nak membaca, tadarus penuh. Kuliah fardhu tauhid tak ada. Dia gitu. Ini Ramadan pun gitu nah. Tadarus penuh. Orang perempuan belajar tak ada. Orang perempuan, tapi tak ni dia orang ramai dak benda. Nak cerita ni gitu. Dan ini cerita mereka-mereka yang sama ni. Mereka yang mana tadarus di nombor 1, belajar di pun nombor 1. Tadarus duduk depan, dia mengapalai. Tapi kuliah fardhu ain dia duduk depan, dia mengapalai. Makna dia dakwah, dia pujuk-pujuk ni orang sama-sama tadarus ni. Kita kena belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Barulah kita boleh beramal dengan Quran yang kita baca. Kita orang Melayu, Quran bukan bahasa kita, bahasa Arab. Kita tak faham Quran kata apa. Jadi kita nak beramal macam mana? Quran yang kita tak faham sebab bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Dengan belajar tauhid, fiqh, tasawuf, mana kita belajar untuk beramal dengan Quran dan hadis Nabi. Bukan baca saja. Baca tu sunat, selebih-lebih zikir. Beramal tu wajib. Kena belajar. Ada hak turut, ada hak tambah turut. Ni orang hak guru ngaji Quran mana ni? Tapi dianya ngaji Quran pun dia, belajar kitab pun dia. Tapi dia kata, boleh katakan grup dia tu hanya ngaji Quran hak lebih ramai daripada hak ngaji Quran serta nak belajar hukum hakam. Ramai hak ngaji Quran saja dia kata. Pujuk pun tak peduli dia kata. Mana kalau pujuk punya pujuk, gila kuliah sekali, gelisah dia kata, tak nak duduk, gelisah. Faham tak? Apabila hanya dipujuk, diajak, fahamlah bukan suka rela sangat. Duduknya macam mana? Dah belajar tauhid, tak boleh nak turut. Belajar fiqh pula, tak nampak, tak reti. Belajar tasawuf pula, riak, wujud takabur, rembah atas kepala kita sendiri. Buat sakit ada belajar seumpama tu. Riak neraka, takabur neraka. Yang tu kau dengar pula riak takabur, tak sedap dengar. Kalau buat ngaji Quran ni boleh bertanding, boleh sedap cerita ke orang. Saya mengaji Quran, saya sebulan khatam sekali, 2 bulan khatam sekali, sedap cerita. Tapi mengaji bab tauhid tak luluh, tak sedap nak cerita. Ngaji fiqh banyak tak luluh. Bab semayang pun tak luluh, bab nifah pun tak luluh. Ngaji bab hati pun tak luluh, dia tambah gitu. Ini orang hak ngaji Quran serta dia belajar. Ada yang seumpama tu dia kata. Ada yang seumpama tu, dan kalau grup dia kata lebih ramai seumpama tu. Nak macam mana dia kata? Dakwah je lah.
Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis cerita. Dakwah je. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tuhan kata, dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah Ta'ala akan bahawa Allah Ta'ala menyesatkan akan sesiapa tadi ni, nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan hati dia, dada dia sempit, sesak, tak apa. Belajar fardu ain wajib ijma' ulama. Kamu ngaji Quran ni sunnah. Takkan kamu nak ngaji Quran saja hak sunat, hak belajar hak wajib ijma' ulama kamu tak mau. Tak terbuka juga sebut kata wajib dengan sunat. Wajib pula ni wajib ijma' ulama. Berdosa besar kamu tak belajar fardu ain. Kalau kamu ngaji Quran sekalipun, kalau kamu tak berakidah dengan akidah Quran, bukan kata ngaji Quran tu sia-sia, bahkan Quran akan laknat balik. Tapi tak terbuka juga. Tak terbuka juga, tambah juga. Itu atas bagian masing-masing. Betul macam mana? Tak ada macam mana lah. Dakwah je lah. Tapi dia kata hak mana-mana hak baru nak belajar tu, dia kena bimbing dia tu. Sebab apa? 1 tak faham, 2 tak faham, 3 tak faham. Ngaji Quran pandai sangat. Sebab apa? Daripada budak yang ngaji Quran. Daripada budak lagi ngaji Quran. Khatam daripada budak-budak lagi. Tapi ilmu tauhid macam mana? Masa budak belajar ke tak? Belajar kasar-kasar gitu je. Dapat semayang, belajar bilang-bilang gitu je. Ni dah lepas lah. Kemudian barulah nak belajar. Memang kena bimbing dia kata. Kena bimbing. Kalau tak bimbing, dia hilang pula. Dia kata, payah nak belajar ni. Mana kena cerita. Jangan salah faham. Bukan kata mana ni, marah ke tadarus, bukan. Tapi jangan membaca Al-Quran sahaja. Beramal dengan Al-Quran tu hak wajib. Hak paling besarnya berakidah dengan akidah Al-Quran, hak tu paling besar sekali. Sebab cerita bab Quran banyak benda yang boleh diangkat-angkat diri. Dia belajar fardu ain, tak bengah lah. Tak bengah cerita bab akidah, tak bengah. Dia biasa dia orang-orang pesan gini, dia cerita benda-benda yang dia tahu dah. Ni cerita pengalaman lah, pengalaman orang. Muaji ke makcik tak tahulah. Kita kadang-kadang tamu tua panggil muaji je. Muaji kedok tak tahu. Itu pun nampak muaji kalau lelaki ayah haji kedok tak tahu. Bahasa gitu. Dia biasanya dia mari benda-benda yang dia tahu dah. Orang takkan tahu benda ni. Kalau tak mengaji tak akan tahu. Dia tak pergi bab tauhid payah dia kata. Dia bab pekoh je. Tauhid payah. Lepas tu baru ngaji tauhid dia kata. Dia pergi bab pekoh. Dia pergi bab hiknifah, bab semayang, bab orang puan. Oh memang kering hik semayang lagi. Hiknifah tunggu 40, tunggu 44. Memang rubah kena. Tengok. Kamu tinggal semayang banyak mana? Yang agama kamu tak cukup. Kamu baca Quran, pahala nak letak mana? Dia kata. Tidak setuh buat akidah. Buat akidah payah. Setuh buat pekoh. Dia setuh pula. Pandai dia setuh. Benda yang dijangka dah. Kalau tak belajar, benda ni pasti tak erti. Mana di antaranya? Hiknifah. Satu lagi dia kata, hak dia biasa macam perakak lah perakak. Ni sekbeng. Ni sekbeng. Rupan, awak ni sekbeng basuh ke tak? Ni sekbeng, badak sekbeng rupan panjang kan ni? Ada luar ni. Lepas tu bubuh di belakang masa pakai tudung tu. Masa beruduk keluar ke tak? Tak lah, sebab duduk belakang dah. Wuduk awak tidak sah, semayang awak tidak sah. Ni tawaf awak pun tidak sah. Sebab tawaf dia macam semayang, kena ada wuduk. Dia ambil benda-benda yang biar sedar, biar nak belajar. Itu cara dia. Tapi tak semua juga. Macam-macam alasan pula. Walaupun pandai dah dianya, cari benda yang memang kenalah maknanya. Kalau dia tanya kamu buat ni macam mana, memang kena dia kata. Memang salah. Buatan tu memang salah. Tu tak cerita bab akidah, tu cerita bab fiqh dia kata. Cara nak menyedarkan bahawa kita ni banyak salah. Nak cerita situ. Kena belajar. Semayang tak cukup apa semua, nak mengaji Quran. Mana? Hak ni orang hak kuat Quran dah ni. Tapi dia Quran baca
dan Quran beramal. Mana Quran beramal? Belajar ilmu tauhid, berakidah Quran, belajar ilmu fiqh tasawuf untuk mengerjakan surah Al-Quran dan hadis dan meninggalkan larangan Al-Quran dan hadis atau ngajilah kita. Dia kena bak kelebihan lah. Bak kelebihan. Hak tambah atau bahagian masing-masing. Ni nak ayat nak cerita hak bab rajak harap akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku luas akan tiap-tiap sesuatu. Rahmat Allah ni luas. Dan lagi ni kalau kita tengok selagi lah lagi ni lagi aku suratkan lagi aku sabitkan ataupun lagi aku beri lah. Lagi ni selagi tu di hari akhirat. Maksud dia gitu. Dia lagi ni macam dang ada kalau kita. Jadi hak ni dapat rahmat, dapat hak ni pun dapat juga ni. Aku suratkan ni dapat juga ni tak. Hak ni selagi hari akhirat tu nanti. Selagi lah kalau kita kira tau. Bak lagi ni macam dang kalau kita ni. Selagi aku suratkan, aku catatkan akan rahmat bagi mereka yang takut, mereka itu mana? Di hari akhirat. Di hari akhirat. Hak rahmat ni atas dunia. Dan lagi aku akan surat, aku akan catatkan, aku akan beri ni, aku akan tuliskan, kata Allah Ta'ala, akan rahmat bagi mereka yang takut, mereka yang takwa, mereka itu bila? Di hari akhirat. Rahmat Allah atas dunia ni luas. Rahmat Allah atas dunia ni luas. Sebab apa? Rahman Allah. Dia Rahman ke, Rahim ke, dia mustaq daripada rahmah belaka. Mustaq daripada rahmah belaka. Tapi kalau Rahman kemurahan ni umum atas dunia. Kalau Rahim ni khusus kepada hamba-hamba yang mukmin di hari akhirat. Hatilah kita mengaji bab Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Jadi sekarang ni rahmat Allah Ta'ala ni umum pada sekalian makhluk. Termasuk makhluk yang manusia yang baik, manusia yang derhaka di dunia. Adapun di akhirat khas kepada orang yang mukmin. Khas pada orang mukmin. Dengan rahmat Allah, dengan kemurahan Allah atas dunia ni, orang kafir dapat bagai-bagai. Itu mari daripada rahmat kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi daripada rahim Allah, kasih sayang Allah hanyalah kepada hamba-hamba yang mukmin di hari akhirat, yang lagi aku akan catatkan akan dia akan rahmat tu di hari akhirat. Bagi siapa ni? Bagi mereka yang takut. Lilladzina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa. Bagi mereka yang bertakwa. Ini apa? Selagi aku akan catat rahmat ni di hari akhirat bagi mereka yang bertakwa. Atas dunia luar rahmat Allah Ta'ala. Tapi di hari akhirat hanya kepada mereka yang bertakwa yang akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila Tuhan kata wa rahmati wasi'at kulla syai' ni, maka iblis pun ingat ke masuk dengan dia lah dapat rahmat Allah. Kemudian Allah Ta'ala pun kata fasa'aktubuha. Di hari akhirah ni
hanya kepada mereka yang bertakwa. Iblis tak ada dia dengar rahmat aku, Allah Ta'ala kata rahmat aku ni luar, jadi iblis pun dia ingat ke, dia pun masuk juga. Dah. Di hari akhirat hanyalah kepada mereka-mereka yang bertakwa. Apa dia takwa ni? Apa dia takwa? Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tiada ragu padanya, pada Al-Quran, menjadi pertunjuk kepada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Baqarah kita tu nah. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman. Wa yuqimuna shalah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang, bukan mereka yang sembahyang. Yang mendirikan sembahyang ni yang sempurna syarat rukun zahir dan batin, boleh panggil mendirikan sembahyang. Tapi sebelum kata mendirikan sembahyang ni dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara gaib. Allah gaib, malaikat gaib, akhirat gaib, qada qadar gaib. Gaib dah kata. Qada qadar gaib. Qada azali, malaikat pun dah tahu, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Hak qadar yang sedang berlaku sekarang ni pula gaib juga, perbuatan Allah. Zahir perbuatan makhluk. Zahir perbuatan makhluk. Sejuk, zahirnya kipas. Sejuk, zahirnya aircon. Cerah, zahirnya lampu. Ada. Tapi sejuk tu perbuatan Allah qadar. Cerah tu perbuatan Allah qadar. Gaib tak nampak perbuatan Allah, yang nampak perbuatan makhluk. Gaib lah tu. Hak qada azali, hak tu malaikat pun tak tahu. Ni hak berlaku depan kita, qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah ni. Kita tutup kipas, tutup aircon, mana? Kita tutup lampu, gelap. Kita buka kipas, buka aircon, sejuk. Buka lampu, cerah. Dah. Cerah ke gelap ke qadar perbuatan Allah. Nampak? Gaib. Ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang akan dapat rahmat Allah di hari akhirat. Atas dunia, rahmat Allah yang luas datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kitab-kitab bila bicara bab takwa, dia akan datangkan dia punya martabat takwa. Mana martabat takwa? Awwalu maratibit takwa adalah at-taqwa ni syirki. Permulaan martabat takwa adalah at-taqwa ni syirki, terpelihara daripada menyengutukan Allah. Itu hak permulaan. Adapun kita sebut takwa ni mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, itu takwa pertengahan. Ya, kita kan sebut takwa kau, mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, itu takwa. Itu takwa pertengahan. Permulaannya at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyemutukan Allah, dengan bahawa mentauhid dan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permulaan. Barulah naik kepada takwa yang pertengahan, mengerjakan suruhan yang wajib zahir dan batin, meninggalkan larangan Allah yang haram zahir dan batin. Itu takwa pertengahan. Takwa hak paling tinggi, mengerjakan suruhan wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat, meninggalkan larangan haram makruh, khilaful aula pun tinggal,
benda-benda yang harus yang tidak jadi pahala akhirat pun tinggal. Perkara haru, tak ada dosa perkara haru ni, tapi tak ada pahala tinggal. Gitu. Haram tinggal awal-awal, makruh pun tinggal. Makruh ni bahasa Arab. Bahasa kita makruh perkara yang dibenci oleh Allah. Makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah. Tu bahasa Melayu. Makruh tu bahasa Arab. Hak makruh tinggal. Hak haruh tapi tak ada pahala akhirat tinggal. Pada ni hak takwa hak atas sekali. Tapi antara tiga martabat takwa ni tak boleh nak pilih-pilih. Nak duduk pertengahan lah. Nak duduk hak atas sekalian tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kena satu peringkat. Sebab kalau tak ada takwa permulaan, tak ada takwa pertengahan. Kalau tak ada takwa pertengahan, tak ada takwa yang paling tinggi. Dia kena ikut susunan. Sebab kalau tidak ada takwa permulaan, terpelihara dari menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, buat apa perkara pun tidak akan diterima oleh Allah. Tak ada takwa pertengahan. Kemudian kita nak mengerjakan sunat ni hak atas. Hak wajib kena beres, hak wajib. Takwa pertengahan kena beres, hak wajib kena selesai. Ni baru dah naik hak atas. Wajib sunat. Dia kena ikut susunan. Kemudian tiga takwa ni dia ada faedah dia. Takwa hak peringkat permulaan itu, takwa hak peringkat permulaan selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila terpelihara menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah, akan selamat daripada kekal neraka Allah hak 6 lapis. Neraka ada 7 lapis. 6 lapis tu hak bawah tu kekal, hak kafir neraka tu. Hak atas tu neraka Jahannam yang tidak kekal. Kita maklum katanya. Jadi takwa peringkat permulaan itu nak selamat daripada neraka Allah yang 6 lapis. Kemudian takwa hak pertengahan, mengerjakan segala kewajipan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin, selamat daripada neraka Jahannam, syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga pula ada 7 darajah. Hak darajah ni lah. Wajib sunat ni. Ni penentuan darajah. Dia kena satu peringkat. Takwa hak permulaannya terpelihara daripada menyekutukan Allah, selamat daripada kekal neraka Allah hak 6 lapis. Tak selamat daripada neraka Jahannam. Anak selamat dari neraka Jahannam, boleh pergi kepada takwa pertengahan. Apa dia? Wa amilus solihat. Buat apa yang diwajibkan zahir dan batin, tinggal apa yang diharamkan zahir dan batin, maka selamatlah daripada neraka Jahannam. Syurga Allah, syurga ada 7 darajat. Dia darajah syurga ni tak berubah dah. Maknanya kalau masuk syurga tu darajah paling bawah tu lah kekal selama-lama. Bukan kata tempoh masa diangkatkan darajah, naik darajah atas sedikit, lama-lama naik darajah atas sikit, lama-lama Jannatul Firdaus, hak darajah atas sekali. Ada tak? Kalau dah masuk syurga tu darajah bawah tu lah selama-lamanya. Pada ni. Jadi amal-amal sunat ni lah yang menentukan darajah. Tapi nak kena selamat daripada neraka Jahannam dahulu. Amal wajib kena beres zahir dan batin. Nak selamat dari neraka Jahannam, selamat daripada kekal neraka Allah dahulu. Takwa daripada menyekutukan Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib, untuk mula sekali. Baru dapat rahmat Allah di hari akhirat. Dah kalau orang yang neraka Jahannam, rahmat juga. Rahmatlah, nanti akan masuk syurga. Rahmat dah tu. Ada.
Neraka Jahannam dia orang beriman dapat rahmat Allah. Bukan ketika dalam syurga tu, nanti akan dikeluarkan daripada syurga, daripada neraka Jahannam. Orang beriman yang berdosa tadi ni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, yang akhirnya neraka Jahannam kosong, tak ada, dia akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatlah. Tapi jangan gitu mudah pula. Masuk neraka Jahannam, nanti ke syurga juga, janji beriman. Neraka bara neraka ni letak di tapak otak pun gelegor. Tu bara, bukan api neraka Jahannam. Kemudian neraka satu hal, kalau neraka tu sehari sekalipun, sehari akhirat, masa dunia 1000 tahun. Jangan main tu. Pada ni tu kena atur molek tu, takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Sebab tu orang tua kita kok bab sifat 20 mengaji ulang-ulang, bab mengaji bab semayang pun ulang-ulang orang tua kita. Padahal pun dia nak mengaji laginya. Lepas belajar sifat 20, sifat 20. Lepas belajar bab semayang. Apa benda lagi nak belajar bab semayangnya? Dia dah budak lagi belajar bab semayang. Nak belajar sungguh ni, tak tinggal. Sebab apa? Tiang. Tu tiang orang tu. Lepas tu, sifat 20, itu usuluddin, tapak agama. Semayang, tiang. Iman, usuluddin, tapak. Dua ni, sifat 20 bab semayang, sifat 20 bab semayang. Orang tu kita dulu soleh sampai ke mati. Orang sekarang comel pada zahir, belajar pada zahir, nampak duk masjid pada zahir, bab akidah tak belajar, bab semayang pun tak belajar, pakai ilmu budak-budak. Ni orang sekarang ada pesen seumpama tu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hari akhirat rahmat tercatat hanya kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dunia rahmat Allah luas. Atas dunia rahmat Allah luas, termasuk kepada orang kafir dan termasuk kepada orang yang beriman. Ni atas dunia ni orang kafir beriman dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari akhirat hanya dapat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman-Nya, innallaha bin nasi la raufur rahim. Wallahu a'lam. Kemudian kita minggu depan cuti sekali lah. Minggu depan tu kira-kira 30 Ramadan. 30 Ramadan. Kemudian insya-Allah lepas daripada raya lah, mana cuti sekali lah kita kata. Cuti sekali. Dia hari Rabu lepas raya tu ada raya 6 lagi. Dia raya hari Khamis, raya 6 hari Khamis juga, bukan gitu. Raya hari Khamis, raya 6 hari Khamis. Tak ada raya 6, jangan salah faham ni, tak ada syariat raya 6. Tak ada ni. Tak ada raya haji, raya puasa 6 tak ada. Cuma orang-orang tua ni dia 2 Syawal dia berpuasa dah. Dia berpuasa dah 2 Syawal. Sampailah kepada 7 Syawal. Cukup 6 hari puasa. 8 Syawal tu kok. Dia macam raya lah. Macam raya bukan raya ni. Tapi bila sebut raya 6, kamu ni reka syariat pula. Mana ada dalam agama raya 6? Tak ada. Cuma bila puasa ni dah. Orang lain makan, dia tak makan. 8 Syawal barulah boleh makan. Raya pula lah jadinya. Gitulah. Ke semayang raya pula? Takut main raya pula.
Tak ada. Bukan di syariat raya ni, bukan, jangan salah faham. Yang kata bid'ah pula bukan. Bila 2 Syawal berpuasa sampai ke 7 Syawal cukup 6 hari. 8 Syawal tu pula dia tak makan kan hari. Raya lah dianya. Tapi ada tempat baju baru pula yang nang. Tahu? Belah-belah tu, belah-belah. Belah mata kaki mana? Dah tunggu ni. Bukan ada gitu. Mana orang cerita tu wallahu alam lah. Mana kalau sekolah pun budak cuti. Betul tak? Kita ada dah sekarang ni. Ada tak sini orang mata kaki? Ada. Tak ada mata kaki sini. Cerita dulu-dulu lah. Kadang-kadang orang pergi kubur gitulah. Tak ada apa-apa pun ni. Jangan kenapa pergi kubur enam? Disyariatkan oleh Nabi. Tu salah lah seumpama tu. Dah. Kenapa pergi kubur enam ni? Dah hari-hari air puasa ni tak larat nak pergi kubur. Ni makan dah ni. Pergi kubur lah. Gitu je. Jangan salah faham ni. Jangan salah faham. Hak salahnya kenapa kamu pergi kubur raya enam? Nabi suruh. Baru salah. Tak ada tu. Tak ada orang jahil pagi tu lalu. Tak ada. Diikut kepada dah ni dak puasa dah apa semua dia pergi kubur. Tapi kita ikut ke mana pun dengan ilmu, jangan jadikan adah budaya. Adah budaya ni disalah. Adah budaya ni salah. Dia ke budaya penuh ramah kubur laki puan. Ni PKP ni 6 orang je sekubur. Kan gitu. Mari dia punya pengumuman kemarin kan. Mana sekubur tu 6 orang je. Sekubur tu 6 orang je. 6 orang pun ramai dah. Mana kalau tak boleh lebih daripada 6 orang sekubur. Kan gitu? Kita dengar dah kita. Dah dengar dah. Sebab dia ada SOP belakang ni. Raya ni pun ada SOP. Mana pergi kubur tu silap lah. Mana satu kubur tu 6 orang. Gitu je. Tapi kita pergi kubur kerana Nabi perintah zurul kubur, ziarahlah kamu akan kubur, fa innaha tuzakkirul akhirah, tuzakkirul maut dalam satu riwayat. Kerana ziarah kubur ni akan memperingatkan kamu akan akhirah, memperingatkan kamu akan kematian. Nabi perintah ziarah. Asal Nabi larang, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Nabi kata, terdahulunya aku melarang kamu daripada ziarah kubur. Nabi larang di awal Islam. Fazuruha. Maka sekarang Nabi kata ziarahlah oleh kamu akan kubur. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Kerana ziarah kubur ni akan menzuhudkan kita, memalingkan hati kita daripada dunia dan memperingatkan hati kita akan akhirat. Tapi asal di awal Islam Nabi larang ziarah kubur. Sebab dia ada perangai jahiliah. Perangai jahiliah ni dia memuja kubur. Maka Nabi larang di awal Islam. Kemudian baru Nabi memerintah. Nabi memerintah. Di awal Islam Nabi melarang. Sebab tu kita ziarah kubur ni kena sederhana. Kena sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Akan bawa pada fitnah. Dia juga berlebih-lebihan ni dalam ramai-ramai orang tu ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang lemah iman, takut timbul fitnah yang lain. Sebab kita kena kembali balik pada syariah Nabi di awal Islam. Kenapa Nabi melarang sahabat daripada mengziarahi kubur? Sahabat sudah beriman. Sahabat sudah beriman. Iman sahabat dengan iman kita tak ada bandingan. Tapi kenapa di awal Islam yang sahabat sudah beriman tapi Nabi larang ziarah kubur? Kerana ada bekasan-bekasan jahiliah. Jadi pemujaan. Maka Nabi larang supaya tidak timbul. Bukan kata sahabat akan memuja, sebab sahabat-sahabat yang beriman. Tapi untuk menutup dipanggil. Takut jadi pemujaan. Itu iman sahabat tu. Sama-sama kita sekarang kita kena sederhana. Ziarah kubur sederhana.
Jangan berlebih-lebihan. Ada ni. Jadi fitnah dan juga akan timbul perkara yang lain. Sebab orang ni ada orang hak iman kuat, ada orang hak iman lemah. Jadi kita ziarah kerana ibadah, bukan kerana tradisi. Orang pergi kubur belaka, kita gilah belaka ramai-ramai, laki puang itu bukan. Ziarah kubur ni perempuan tidak ada. Perempuan tidak disunatkan ziarah kubur melainkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Perempuan dimakruhkan ziarah kubur melainkan pandangan dalam mazhab Hanafi, melainkan pandangan dalam mazhab Syafi'i itu pandangan dhaif. Kalau tidak bau kada beratap, maka perempuan pun disunatkan juga ziarah kubur. Tapi ini bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi tak apalah. Mana perempuan kita ziarah kubur pakai pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, pandangan dalam mazhab Hanafi. Adapun jumhur ulama yang disunatkan ziarah kubur hanya lelaki, perempuan tidak ada, dimakruhkan. Itu jumhur, kebanyakan ulama. Yang kita ziarah kubur perempuan tu dipanggil khilafiyah, pakai khilaf ulama. Yang kamu ziarah kubur perempuan pakai pandangan yang kata sunat. Tapi kena jaga adab-adab dia. Kena jaga adab-adab dia. Kita orang perempuan lagi kubur, ramai orang lelaki, pusing balik. Mari semula. Mari semula. Walaupun kita gitu sesama keluarga kita, saya selalu peringat, sebut keluarga bukan semuanya mahram. Ingat baik. Kita pergi satu kereta, dua kereta, tiga kereta, pakat. Satu keluarga kita kata. Dah satu keluarga bukan mahram. Di situ ada ipok, di situ ada anak saudara sabit, pok saudara sabit, mak saudara sabit. Ajnabi batal wuduk belaka tu. Ke kita susun di kubur macam mana? Okey, lelaki sebelah sini, perempuan sebelah sini, dah bercampur, ipok pun bercampur, sepupu pun bercampur, lelaki perempuan, itu ajnabi. Batal wuduk, halal boleh kahwin. Kata kita kena jaga. Mana ziarah kubur ibadah, kita kena jaga adab molek. Jangan jadikan sebagai adat tradisi. Tak kira lah ayat pertama ke ayat kedua ke ayat ke-6 ke, sama je. Kita pergi ziarah kubur ibadah, bukan tradisi, bukan kerana. Cuma atas mudah kitanya puasa selesai dah nari, kita pergi kubur pula selesai dah puasa nari ni, gila. Tu timbul bayanan kadang-kadang ada tempat pergi kubur. Bukan kerana mereka beranggapan disyariatkan khusus ziarah kubur pada hari raya ke-6 8 Syawal. Tidak ada yang berfahaman seumpama, tidak ada. Itu atas kemudahan masing-masing. Sebab orang sekarang jangan sebut raya 6. Ni bid'ah belaka ni. Mana ada Nabi ajar raya 6? Tak ada, raya 6 tak ada. Cuma panggilan orang kita sahaja. Sebab lepas dah puasa. Dia kalau nak kira raya hari Khamis, insya-Allah raya 6 hari Khamis. Tapi hari Rabu sebelum tu boleh dah. Sekali cukup lah. Ada pun hak kuliah kemarin hak di surah Iman, jelah. Tak cuti lah, tak cuti. Tapi tak cuti pun kemarin pun rebeh dah juga. Kemarin kurang tak kemarinnya. Minggu depan lagi kurang, lepas raya begitulah. Tapi tak apalah. Orang ni sekarang dia tak boleh mari, ada hal. Dia tengok rakaman, tak ada masalah sekarang ni. Sebab sekarang dia sudah terbuka. Mana orang tak boleh mari, semua sekarang kalau ada awal dia telefon belaka dah, tak usi mana dah. Dah tadi pun pocik tu lah main ngebank tu, telefon dia nak pergi gapa-gapa lah. Ustaz hari ni tak boleh mari Ustaz. Sebab apa? Tak sihat. Lepas tu tengok rakaman, gitu je lah. Bukan saja-saja tengok rakaman, bukan saja tengok rakaman, tapi oleh kerana uzur tengok rakaman, gitu ada masalah tu. Mana kalau kata orang tak boleh mari kuliah, tengok mari kurang dah surah imam, tak apalah. Jadi surah imam je lah, tak cuti. Tapi hak kita di Masjid Al-Quran ni kita cuti hak sebelum raya tu.
minggu depan lah, minggu depan kita cuti sekali. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 240, bagi petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusannu liman awtara bisalasin an yaqra'a fil ula sabbihis wa fis saniyah al-kafirun wa fis salisah al-ikhlasa wal mu'awwizatain lilittiba. Sunat bagi orang yang solat witir 3 rakaat membaca surah Al-A'la. Surah Al-A'la hak Arab tu sabihi. Hak terjemahan surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, dan Al-Kafirun yang kedua, surah Kuliah, dan lalu yang ketiga surah Al-Ikhlas, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Sunat membaca 3 surah ni sebagai ittibak Rasul, lilittiba, kerana ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya akan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berwitir, Nabi baca surah apa? Maka Aisyah pun mengatakan bahawa Nabi membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Nabi baca Qul huwallahu ahad dengan Al-Falaq, An-Nas. Ini yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi susunan surah ni adalah susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ubah-ubahlah. Ada sekadar ni dia ubah. Jadi dia baca Al-Qadar. Jadi rakaat pertama Sabihi. Rakaat kedua Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Mula-mulanya Al-Kafirun mula-mula, tapi kemudian pun ditukar kepada Al-Qadar. Tak ada gitu, jangan awak gitu. Mana kemudian ni lah, kemudian. Jadi rakaat pertama dibaca Sabihi, betul dah. Rakaat ketiga Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, An-Nas, betul dah. Rakaat kedua ditukar Kuliah kepada surah Inna Anzalna, surah Al-Qadar. Dah. Baca sebagaimana hak disusun oleh Nabi ni. Sebenarnya witir kita lah. Bukan kata hak lepas daripada 15 ke 10 akhir Ramadan ke kita tukar pada Al-Qadar. Dah. Jangan tukar tu. Jadi tiga-tiga ni jangan tinggal. Ni ada juga dia hanya baca Qul huwallah saja. Apalah, malas sangat. Dia lah. Kadang-kadang sekarang ni Sabihi pun tak baca dia baca Al-Qadar dah. Kat dulu dia baca Kuliah, kemudian dia baca Qul huwallah saja. Sebab apa dia tinggal Sabihi? Sabihi panjang. Ni Nabi jadi nak potong lagi ni. Nak potong. Lagi akhir Ramadan, lagilah nak potong. Ini nak potong, nak cepat. Jangan ni hak. Dia panggil surah muayyanah, dia panggil. Surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama Sabihi, rakaat kedua Kuliah, rakaat ketiga ni Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Ni. Macam awak sama-sama tu lah, betul dah tu. Awak sama-sama tu comel dah. Ada waktu tukar pula sekarang. Kan ada waktu tukar. Tak tukar gitu. Jadi rakaat yang tiga tu jangan baca Qul huwallah saja. Al-Falaq, An-Nas. Dia Nabi kalau semai fardu, Nabi tidak baca lebih daripada satu surah. Tapi kalau semai sunat, Nabi terkadang baca lebih daripada satu surah. Semai sunat Nabi ni panjang.
Nabi terkadang baca lebih daripada 3 surah. Ni hak nyata. Nabi baca 3 surah pada satu rakaat. Adapun sembahyang fardu tidak. Sembahyang fardu Nabi tidak baca lebih daripada 1 surah. Nabi tak baca lebih daripada 1 surah. Sunat Nabi baca. Ini contohnya. Nabi baca 3 surah di rakaat yang ketiga sembahyang witir. Sehingga kan kalaulah kita terlupa nak baca Sabbihih ke, ataupun kat kedua terlupa nak baca Al-Kafirun. Tapi kalau lupa Al-Kafirun tu tak jadilah sebab dia kat kedua dah. Kalau kata kat pertama dia lupa Sabbihih, kemudian baru dia teringat, buat apa dia baca surah lainnya, ni witir kat pertama Sabbihih. Kat kedua disunat baca Sabbihih dan kuliah. Jangan tinggal Sabbihih. Ada ni. Tapi kalau lupa kuliah, dia baca surah lain kat kedua, kemudian kita yang afdalnya ceraikan 2 rakaat, kemudian baru 1 rakaat. Jadi bila tercegah witir 1 rakaat akhir, dia tak nak ganti dah hak kuliah sebab dia sudah sembahyang lain, dia panggil sembahyang lain. Adapun kalau dia buat 3 rakaat 1 salam, ini tidak afdal. Tiba-tiba rakaat kedua dia lupa nak baca kuliah. Bukan tak baca surah, tapi baca surah lain. Maka rakaat ketiga dia kena baca kuliah, barulah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau dia buat 3 rakaat 1 salam. Tapi kita biasanya 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Kalau kat kedua tu kita tinggal kuliah, nak ganti di hak 1 rakaat tu tak boleh sebab dia sudah terputus sembahyang. Dia sudah terputus. Ada ni. Maknanya hak surah yang diatur oleh Nabi ni, kalau terlupa nak baca, sunat baca kemudian. Ada kena gitu. Jadi kalau kita kata lupa Sabbihih, dia baca Wadduha ke, dah kira nah. Dia baca Al-Ghashiyah ke, dia baca Was-Sama'i Wat-Tariq ke, dah kira nah. Baca Wal-Fajri ke, panjang-panjang tu. Wal-Fajri panjang daripada Sabbihih. Dah, ya dah. Wal-Fajri panjang daripada Sabbihih. Dia baca Wal-Fajri rakaat pertama witir, Allah terlupa nak baca Sabbihih. Dia naik rakaat kedua, baca Sabbihih sekali, lepas tu baca kuliah sekali. Tetapi kalau di rakaat yang pertama tu juga kita teringat, apa pergi baca Wal-Fajri ni, sunat kita berhenti baca Wal-Fajri, kita bismillah balik, baca Sabbihih. Sudah dah baca Wal-Fajr tapi belum rakaat, baru teringat Sabbihih di sini ni. Bismillah semula, baca Sabbihih. Jangan tinggal surah-surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Dia panggil surah yang muayyanah, surah yang ditentukan, yang diatur oleh Nabi SAW. Jangan kita ubah-ubah, jangan. Ubahnya tidak, terlupa. Terlupa kita kena baca semula. Kita kena baca semula. Ini hak sembahyang witir. Ini hak sembahyang witir. Sama juga dengan sembahyang lain. Ada banyak sembahyang lain hak ada surah muayyanah, surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Dahulu kita ada bicara hak berkaitan dengan surah. Surah ni di bawah tajuk rukun Fatihah. Di bawah tajuk rukun Fatihah didatangkan bacaan surah. Bacaan surah. Ni muka surat 138 dengan 139. Di dalam tu ada didatangkan surah-surah, dia panggil surah-surah yang muayyanah. Surah yang muayyanah. Contoh dalam kitab kita ni, jikalau memulai seseorang pada selain daripada surah yang muayyanah yang diatur oleh Nabi SAW,
Walaupun lupa semata sengaja, nescaya memutuskan ia akan bacaan surah yang lain dan membaca ia akan surah yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat seumpama tu. Ada ni. Dia didatangkan. Kalau kata sembahyang Jumaat, Isyak malam Jumaat, surah Jumaat dengan surah Munafikun, ataupun Sabihi dengan hal atar. Ni ada kitab Fathul Muin kita. Sembahyang fardu Jumaat, sembahyang Isyak malam Jumaat, surah yang dibaca oleh Nabi, satu riwayatnya surah Jumaat dan surah Munafikun. Surah Jumaat rakaat pertama lepas Fatihah, surah Munafikun rakaat kedua lepas Fatihah. Sama ada sembahyang fardu Jumaat dan juga sembahyang Isyak malam Jumaat. Panjanglah, panjang. Hari Jumaat orang ramai tu baca surah panjang-panjang tu. Dalam ramai-ramai tu ada orang tua-tua. Kena kira juga tu orang ramai orang tua. Dah. Surah yang dibaca oleh Nabi, kita tak perlu kira orang ramai, kira kepada hak Nabi baca. Kan kita maklum kan, untuk imam dia tak boleh baca surah panjang-panjang, makruh. Sebab makmum ni ada pelbagai, ada makmum tua, ada makmum sibuk, kerjaan banyak, ada makmum ni pekerja orang, dia ada tanggungjawab dengan majikan dia, ada makmum ni isteri orang, ada tanggungjawab dengan suami dia. Jadi tok imam ni dimakruhkan memanjangkan bacaan surah dan juga bacaan-bacaan yang lain, melainkan surah yang diatur oleh Nabi. Maka tu tak ada bicara orang-orang ramai macam tak ada bicara, dan tidak perlu pun keizinan daripada orang ramai, tak perlu. Dan kalau ada orang ramai yang persoal pun jangan duk peduli, dan orang ramai tu tak ada hak untuk persoal. Gitu. Tak ada hak. Allah tu imam hari Jumaat baca surah Jumaat Munafikun, orang pekerja ramai di belakang tu, tu ramai di belakang dah. Panjang Jumaat Munafikun, pilihan yang keduanya Sabihi dengan hal atar. Itu pilihan kedua. Itu pilihan yang kedua, Sabihi dengan hal atar. Sekarang ni Jumaat Munafikun pun tak baca, Sabih hal atar pun tak baca, dia ambil ikut dia nak baca. Bolehlah pahala membaca surah. Tapi surah Nabi baca, awak nak letak di mana? Awak nak letak di mana surah Nabi baca? Jumaat Munafikun awak kata panjang, awak pun dah ingat, dah hafal. Awak bacalah Sabihi dengan hal atar. Jarang-jarang masjid sekarang ni baca Sabih dengan hal atar. Kalau masjid itu baca Sabih dengan hal atar tiap-tiap minggu, tu imam Sabihi dia panggil Allah, dia pun nama no. Apa yang dia begitu? Tak ni bukan gorang ni, memang ye lah. Tu imam Sabihi Allah. Apa tu imam Sabihi? Nama dia Sabihi sebab dia hari Jumaat Sabihi sama. Gitu timbul nama tu imam Sabihi. Dah lah tu imam di surah banyak, yang ambil Sabih dengan hal atas saja tu buat apa pula? Hak Nabi baca. Hak Nabi baca. Kalau nak kira, kalau tengok mondek, Sabih dengan hal atas mana panjang? Mana panjang? Panjang hal atas. Jumaat dengan Munafikun mana panjang? Panjang Munafikun. Makruh kita memanjangkan surah kat kedua daripada kat pertama, makruh. Tapi hak ni terkecuali sebab dua surah ni Sabihi hal atar Nabi yang regukan. Jumaat Munafikun Nabi yang regukan. Pada ni hak Nabi regu ni tak timbul lah. Tapi kalau kita regu sendiri, panjang surah kat kedua dan kat pertama, makruh. Sekarang itu tu imam kadang-kadang dok tahu sebab dia baca Quran besar. Tapi kadang-kadang kat pertama tadi pendek je, yang kat kedua ni panjang. Kenapa ni dia panjang kat kedua? Kita boleh rasa panjang, dia ambil kat besar. Ni apa tak jaga.
makruh bukan batal. Main gitu payahlah. Abang Ibu tak ada kefakihan orang panggil. Ilmu fiqh tak ada. Fiqh tak ada. Kadang-kadang baca Quran pun terbalik surah, makruh juga. Berlaku kadang-kadang sekarang ni. Terbalik. Itu hukumnya makruh terbalik surah. Dia kena kira situ pula. Kadang-kadang waktu pertama dibaca Al-Kausar. Baca Al-Kausar waktu pertama habis. Sebab apa? Sebab Al-Kausar surah yang paling pendek. Lepas tu kakak dua? Tak dua. Nak baca pula. Nak baca Izaja, Tabat Tiada. Panjang lagi tu. Tak jaga. Mula-mula ada kat pertama maghrib baca Al-Kausar, Inna A'tayna. Ni. Kena jaga belakang lah tu aturan-aturan tu. Kemudian kalau pagi Jumaat maklum. Bagi Jumaat sejadah dengan Ad-Dahri. Tu maklum. Sejadah dengan Ad-Dahri. Ni kita ngaji molek ni. Sejadah rakaat pertama, Dahri rakaat kedua. Kalau sekalipun kita baca surah sejadah tak habis, rakaat kedua Dahri bukan sama sejadah. Ada ni. Ini banyak imam peseng buat. Rakaat pertama sejadah baca tak habis, rakaat kedua disambung pula sejadah tadi. Rakaat kedua Ad-Dahri bukan sejadah. Sejadah tadi saya baca tak habis. Kenapa kamu baca tak habis? Sekalipun sejadah baca tak habis, rakaat kedua tetap Dahri bukan sejadah. Walaupun Dahri itu dibaca separuh juga, dia ambil ujung saja ke, jadi ada Dahri. Tapi kalau dia ambil ujung saja, kuranglah pahala. Tapi ada Dahri. Rakaat kedua Dahri bukan sejadah. Dia kena ada dua surah tu. Sebab tu kita makmum, kita mari tu imam rakaat kedua. Rakaat pertama kita tak sempat. Imam baca Ad-Dahri. Rakaat kedua kita tambah rakaat seorang diri. Sunat kita baca sejadah. Sejadah ni bukan untuk imam. Sejadah ni untuk orang sembahyang subuh. Sama ada imam ataupun sembahyang seorang diri. Ada imam ataupun sembahyang seorang diri baca sejadah subuh ni, subuh Jumaat. Baca sejadah. Naik rakaat kedua, imam beri salam dah, kita tak sempat satu rakaat. Jadi kita sempat dengan imam rakaat kedua, imam baca surah Ad-Dahri, kita naik tambah rakaat kedua, kita baca surah sejadah. Dia kena gitu. Kemudian kita pula bila menjadi seorang diri, kita disunatkan baca kuat Fatihah dan surah sejadah. Baca kuatlah. Baca kuat. Sedap haji baca sejadah, minggu depan haji dia tu imam. Tak ada apa lah. Baru tahu haji baca sedap. Dan sekarang ni dia mari lambat. Imam baca sejadah rakaat pertama selesai. Imam rakaat kedua baca surah Ad-Dahri, dia baru masuk, baru sampai. Rakaat pertama dengan imam, rakaat kedua baca surah Ad-Dahri. Imam beri salam, dia pun tambah rakaat. Apabila jadi seorang diri, sunat baca kuat Fatihah dan surah. Maka dia pun sunat baca sejadah dengan kuat. Baca. Habislah sejadah. Kata-kata kalau orang dengar dia baca sedap, jadi imam lah pula minggu depan. Dah imam ada depan tu kokak duduk lekat pula. Tu kot imam barulah pulaknya. Tapi orang kita faham sejadah untuk tu imam. Dah. Sejadah lah patut kita apa. Ni kita baca pergi apa? Yasin boleh baca surat, boleh baca di Quran. Sejadah lah kita apa. Kurang-kurang lah kita kata kita dah apa sepenuhnya. Ambil lah 2-3 ayat sebelum tu. Kita mula daripada walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim sampai ada sejadah. Kita pusut sejadah sekali, bangun cacang nak sambung tatajafa junubuhum, tak ingat dah, pokok je lah. Gitulah.
Sekurang-kurangnya ada sejadah. Sekurang-kurangnya ada sejadah. Dok ingat langsung. Ingatnya, innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ingat satu ayat je. Sujud sejadah. Lepas tu bangun diri, rokok. Allah dah nak kata orang ni. Tapi nak ceritanya, sejadah satu, dahri satu. Yang duduk ni orang pertama sejadah baca separuh, orang kedua pergi sambung sejadah. Orang pertama baca sejadah separuh sekalipun kuranglah sebab tak baca sepenuhnya. Orang kedua tetap dahri, bukan sejadah. Jangan sambung, baca dahri. Dahri pula diambil separuh. Boleh dah. Sunat dahri itu walaupun tidak boleh pahala sepenuhnya. Ini apa? Surah-surah yang muayyanah belaka ni. Kena jaga belaka ni surah-surah ni. Bahkan kalau lupa, kita disunatkan ganti di rakaat yang selepas. Contohlah kita mari timah rakaat kedua. Timah rakaat kedua dia baca wadduha je. Rakaat pertama dia baca sejadah. Kedua dia baca wadduha je. Jadi kita rakaat kedua, kita rakaat pertama timah rakaat kedua baca wadduha. Imam pun risalah, kita pun tambah satu rakaat lagi, sunat baca sejadah dan ad-dahri. Dua-dua dalam serakaat. Kalau kita ingat kedua-dua. Itu surah-surah yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak witir. Surah yang diatur oleh Nabi, jangan tukar. Kalau terlupa, ganti di rakaat yang selepas. Ganti di rakaat yang selepas kalau kita lupa. Di banyak lagi surah-surah yang diatur oleh Nabi. Ini sebagai contoh. Maghrib malam Jumaat. Fardu maghrib malam Jumaat. Kuliah kul huwallah. Tiba-tiba kita kat pertama maghrib malam Jumaat ni kita baca alhaakumut takasur. Barulah sedar, ni malam Jumaat, sunat berhenti kuliah tu. Ni bismillah semula, baca kuliah kat kedua kul huwallah. Lepas Fatihah. Ini apa? Yang surah yang diatur oleh Nabi. Di banyak kita dia bicara di musyaf 139 tu. Berkaitan dengan hak banyaknya kuliah dengan qul huwallah lah banyaknya. Banyak kuliah dengan qul huwallah. Hak surah yang dibaca contohnya kalau qabliyah subuh kuliah qul huwallah ataupun alam nasyrah dan alam tarakai. Kalau semai duha wasyamsi rakaat pertama lepas Fatihah, wadduha rakaat kedua lepas Fatihah ataupun rakaat pertama lepas Fatihah kuliah, rakaat kedua lepas Fatihah qul huwallah. Dia ada riwayat di situ, kita boleh pilih lah mana-mana pun. Dan ada panggil surah-surah yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni hak surah semayang sunat witir. Rakaat pertama sabih, rakaat kedua kuliah lepas Fatihah, rakaat ketiga qul huwallah, al-falaq dan juga an-nas. Falau au tara bi aktsara min salasin fayusannu lahu zalika fi salasatil akhirati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.